اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4, baris yang pertama, baris yang terakhir, baris bawah sekali. Muka surat 4, baris bawah sekali. Dua kalimah je tu, bawah sekali. Dan rukun yang pertama, yang pertama tu muka surat 5 dah. Muka surat 4 bawah sekali, tepi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan rukun yang pertama inilah, sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam, sehingga-hingga asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam sehingga-hingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam. Tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam. Bukan tidak dihukumkan akan seseorang tau. Dengan Rumi pun sama. Dengan sehingga-hingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu, tidak dihukumkan dengan Islam, kecuali ianya seseorang itu menyebut dengan lidah seseorang akan dua kalimah itu, yakni dua kalimah syahadah. Tetapi orang-orang yang sudah Islam, dua ibu bapanya, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu, kerana memadai dengan menurut kedua ibu bapa pada dihukumkan sebagai orang Islam. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Rukun yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah ni adalah asas dan tunjang kepada bagi seseorang Islam. Sebagaimana telah terdahulunya minggu lepas, sebelum daripada kita pergi kepada rukun Islam yang kedua sampailah rukun Islam yang kelima, kita kena faham molek dulu pengertian dua kalimah syahadah. Sebab di antara pengertian Islam dengan rukun Islam, ianya kena selaras. Antara Islam dan rukun Islam dia kena samalah. Macam antara sembahyang dengan rukun sembahyang, perkara yang sama. Apa dia sembahyang? Aqwalun wa af'alun. Itu sembahyang. Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahkan dengan salam. Itu pengertian sembahyang. Maka rukunnya tak lari daripada bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahkan dengan salam. Jadi antara ta'rif solat sembahyang dengan rukun solat samalah. Jadi ta'rif solat bacaan-bacaan,
perbuatan-perbuatan. Rukun solat pun samalah, bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disuduhkan dengan salam. Itu pengertian sembahyang. Rukun sembahyang dikena selarah dengan pengertian sembahyang. Sama juga antara Islam dengan rukun Islam. Yang mana takrif Islam terdahulunya mengikut zahir, mengaku zahir, terima zahir akan segala perkara agama yang dibawa oleh Rasul. Itu secara kasarnya. Jadi panjang takrif Islam yang terdahulunya. Jadi takrif Islam yang secara kasarnya, terima zahir akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul daripada pekerjaan agama. Itu Islam. Terima segala-gala perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Kita pergi kepada rukun Islam. Kalau kita tidak memahami dua kalimah syahadah, kita akan nampak rukun Islam solat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam. Kalau kita tidak memahami rukun yang pertama yang menjadi asas dan tunjang kepada Islam, kalau kita tak memahami situ, kita akan nampak rukun Islamnya sembahyang, puasa, zakat, haji. Takrif Islam terima segala perkara yang berdatang oleh Nabi. Adakah Nabi menyampaikan agama 23 tahun hanya Nabi bawa solat, puasa, zakat, haji saja? Kemudian pula takrif Islam terima zahir akan segala perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi. Mana terima agamalah. Terdahulu agama kita terbentuk 3 bahagian: Islam, iman dan ihsan. Kemudian Islamnya terima zahir akan perkara agama yang Nabi bawa. Jadi perkara agama Nabi bawa bukan hanya Islam. Islam, iman, ihsan. Itu perkara agama. Islamnya terima itulah. Tetapi kalau kita tidak memahami syahadah, kita akan pergi pada rukun yang kedua sampai rukun kelima. Terimanya, terima sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi tak kena dengan takrif Islam. Terima segala perkara agama yang Nabi bawa. Segala perkara agama Nabi bawa ni merangkumi Islamnya, imannya dan ihsannya. Faham tak? Sebab tu dia kena faham molek syahadah tu. Yang mana pengertian syahadah kitanya, pengakuan syahadah kita bahawa Allah Ta'ala Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, aku ikrar bahawa Allah Ta'ala je Tuhan. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Tuhan. Apabila kita mengaku Allah je Tuhan kita, kerana Allah lantik Rasul, bawa agama, kalau kita mengaku Allah je Tuhan, berarti kita akan terima segala perkara agama yang Nabi bawa. Terima bukan sekata terima Islam sahaja, iman pun terima, ihsan pun terima. Semua perkara agama. Sebab tu kalau kita tidak memahami syahadah, nampak sembahyang, puasa, zakat, haji, mana kalau kita tidak terima persoalan akhirat, Islam lagi ke? Kalau kita tidak terima secara zahir, kita tidak terima, kita kata tak ada akhirat. Tak ada akhirat. Mati pakai hancur senyap gitu je, tak ada akhirat. Contohnya. Macam mana Islam dia? Sebab dalam rukun Islam tak ada terima akhirat. Terima sembahyang, puasa, zakat, haji. Akhirat ni perkara agama Nabi bawa, termasuk dalam bab iman. Kita Islam kena terima segala-gala yang Nabi bawa.
Mana hak zahir Islam pun kena terima, hak gaib iman pun kena terima. Terima zahir. Hak terima hati itu hak tu bab iman. Terima zahir ni. Maknanya kalaulah zahirnya dia tolak akhirat, tolak kiamat, batal Islam. Mana batal Islam? Tolak kiamat, tolak akhirat, batal iman. Sebab itu rukun iman. Ni tak faham syahadah. Hak batal iman itu hubungan masing-masing dengan Allah. Itu dalam kepercayaan masing-masing. Hati dia engkar akan kiamat. Tak ada kiamat. Hati dia tidak beriman. Tapi mulutnya tak dinyatakan. Mulutnya senyap, tak nyatakan. Makna dia orang yang batal iman. Tapi Islamnya, zahirnya hukum Islam. Sebab dia tak ada bunyi apa-apa. Tiba-tiba keluar mulut, kiamat tak berlaku. Akhirat tak ada. Maka zahirlah dia tolak perkara agama yang Nabi bawa, maka batal Islam. Yang kita panggil batal syahadah. Sebab apa? Batal Islam juga. Di dalam rukun Islam tak ada cerita bab kiamat. Pengertian dua kalimah syahadah. Bila kita mengaku Allah Tuhan, Nabi utusan Allah, Nabi bawa perkhabaran kiamat, hak datang daripada Allah, orang Islam kena terima segala perkara agama. Sebab itulah dari segi Islam dengan iman, takrifnya berbeza dan rukunnya nyata berbeza. Tapi sebenarnya antara Islam dengan iman sama sahaja. Cuma Islam terima zahir akan perkara agama. Iman percaya hati akan perkara agama. Jadi hak zahir sebagai orang Islam kena terima, hak hati sebagai orang beriman kena percaya perkara yang sama sahaja, iaitu perkara agama yang Nabi bawa. Tapi nampak pada rukunnya berbeza. Ni nampak bab semayang, puasa. Ni nampak bab gaib-gaib. Percaya pada malaikat, percaya pada kiamat, percaya pada akhirat. Hanya gaib-gaib. Tapi perkara gaib ni sendiri, dari segi Islamnya kena terima. Dari segi imannya, tanam di kepercayaan kita akan rukun iman termasuk kiamat. Jadi bila kita faham syahadah, kita fahamlah apa makna Islam. Terima segala-gala perkara agama yang Nabi bawa. Sebab apa gitu? Sebab kita syahadah mengaku Nabi utusan Allah. Kemudian yang pertamanya kita mengaku hanya Allah je Tuhan. Maka kita tidak ada pilihan. Apa perkara yang datang daripada Allah, sebagai orang Islam kita kena terima bulat-bulat. Tanpa kira bicara, tanpa kita kata nak bermusyawarah, nak berbincang. Perkara agama ni kita perlu terima ataupun tidak, kita tidak layak. Sebab apa? Ini ketetapan Allah. Siapa kita nak berbincang, siapa kita nak bermusyawarah, nak terima ataupun tidak perkara agama yang datang daripada Allah. Yang kita nak bermusyawarah, yang kita nak berbincang, macam mana kita nak menunaikan perkara agama yang datang daripada Allah. Itu kita kena bincang. Bak terima, tetap kena terima. Sebab ini perkara agama yang datang daripada Allah. Kalau kita nak berbincang perkara agama yang datang daripada Allah, sama ada okey ke tak okey, orang ni tidak ada syahadah. Macam mana pengakuan hanya Allah Tuhan? Hanya Allah Tuhan yang bijaksana. Hanya Allah Tuhan yang khabir. Hanya Allah Tuhan yang alim. Tiba-tiba kita pun nak berbincang perkara agama yang datang daripada Allah, yang kita mengaku Allah je Tuhan. Maknanya kita bijak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita setarah dengan Allah lah. Yelah, kita kena kira juga. Ni orang sekarang akhir zaman, orang yang banyak pakai logik akal. Hak timbul kata Islam liberal tu lah.
Dia banyak pakai logik akal. Maka ada timbullah Islam versi sendiri. Tak ada Islam orang duduk amal-amal ni. Islam versi sendiri. Sebab apa? Dia anggap dicerdik. Ini golongan-golongan yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dia setarah dengan Allah. Kita boleh bincang perkara yang ditetapkan oleh sesama kita. Walaupun ketetapan tu diputuskan dalam mesyuarat ramai sekalipun, perkara yang tak berkait dengan ketetapan Allah, kita berbincang dalam mesyuarat ramai, kita buat satu keputusan, kemudian keputusan tu kita boleh bincangkan balik. Sesuai ke tak sesuai. Sebab apa? Itu keputusan manusia macam kita. Mungkin pada masa tu sesuai lah hak keputusan mesyuarat pada masa tu. Mungkin dengan sekarang tak sesuai lagi dah. Kita kena baiki. Itu keputusan sesama kita. Sesama kita ni hak ilmu sedikit yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara agama itu datang daripada Allah. Asal ni perkara dunia yang dibenarkan bersyarak yang kita boleh berbincang sesama kita. Walhal terdahulunya buat keputusan tu panjang lebar dah, berbincang bermusyawarah. Berbagai-bagai pandangan dah. Kita terima satu pandangan, tapi perkara ketetapan manusia yang ilmunya hanya terhad dia menetapkan satu-satu perkara sesuai pada masa tu. Sekarang pesen lain dah, kena baikilah hak keputusan yang terdahulu. Itu perkara dunia yang membabitkan keputusan sesama manusia. Adapun agama bukan perkara dunia. Agama ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham molek bab agama ni. Tak faham agama macam mana tadi? Fikir cara akal, logik akal dia. Walau tak tepat pun. Hukum contohnya terdahulu cerita bab poligami tidak sesuai. Hukum faraid tidak adil, tak sama rata. Ada macam hukum-hukum. Ketetapan hukum cerai tolak kuasanya di tangan lelaki. Tak aci lah gitu. Ini hubungan lelaki dengan perempuan. Tiba-tiba lelaki sahaja yang boleh putuskan hubungan, perempuan tak boleh putuskan hubungan. Ini hubungan suami isteri. Sepatutnya suami boleh putuskan hubungan, isteri pun boleh putuskan hubungan. Akal. Kita tahu cerita ada cadangan supaya kuasa cerai tu sama-sama ada. Orang lelaki pun ada kuasa cerai, orang perempuan pun ada kuasa cerai. Orang perempuan, now nak orang perempuan kuasa cerai. Kalau kuasa cerai duduk tangan orang perempuan kau. Pagi petang cerai. Bunyi tu lelaki nak kahwin selagi, aku cerai mu. Ada. Maknanya ketetapan Allah tu itu yang terbaik. Fikir akal tu sudah fikir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita fikir dengan akal yang rasional, kenapa? Bukan kata kita tak boleh fikir langsung. Fikir yang menyeleweng ni dilarang. Fikir tak ada Tuhan ni. Kita fikir ketetapan Allah untuk menzahirkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baguslah. Saya pernah dengar ceramah cerita bab hukum faraid. 2 lelaki, 1 perempuan. Dia pun cerita panjang. Orang lelaki terima 2 bahagian. Tanggungjawab lelaki ni bergiam-giam. Terima 2 bahagian, kena tanggung waktu sekejap habis. Orang perempuan terima 1 bahagian, tidak ada tanggungjawab. 1 bahagian senyap duduk dalam simpanan sampai bila-bila. Dia panjang dia cerita. Dia Allah-Allah tu. Kemudian orang perempuan pula ada suami. Suami dia terima 2 bahagian. Suami dia terima 2 bahagian, sebahagian boleh ke dia juga. Kecek dia. Bukan kecek lah, mitok dia. Boleh pula dia sebahagian lagi. Sipang senyap juga. Dia punya olahan tu lah. Sekarang ni orang perempuan terima 1 bahagian, orang lelaki terima 2 bahagian. Siap habis lah sebab dia banyak tanggungan. Orang perempuan terima 1 bahagian ni sipang lah. Kemudian suami dia tu pula, lelaki lah suami dia.
Terima dua bahagian. Suami terima dua bahagian. Dia pun kena ni. Oh. Ada dua bahagian boleh pulak ke dia hak suami dia tu. Boleh ke dia pulak separuh. Capung adil satu bahagian, dua bahagian ke dia. Dua bahagian senyap duk sipang dia. Dia cerita dia Allah. Nak tunjuk kebijaksanaan, ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada satu lagu. Lagu apa kan? Lagu Nogori. Jadi di situ macam seolah-olahnya lelaki ni campur di mana pun boleh cari sendiri. Sepatutnya kita kena lebihkan perempuan. Ni bahaya. Faham tak? Lelaki ni campur dalam hutang pun lelaki boleh berdikari. Lelaki boleh mencari lah maksudnya. Yang lemahnya orang perempuan. Jadi dari segi lirik dia tu seolah-olahnya kita kena lebihkan perempuan sebab perempuan lemah. Faham? Lirik-lirik seumpama ni kena beringat. Walah siapa yang menjadikan lelaki, siapa yang menjadikan perempuan? Allah Ta'ala. Siapa yang lebih mengetahui apa yang lebih baik, lebih maslahat kepada lelaki dan juga kepada perempuan melainkan pencipta Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala je Tuhan. Ada yang ingat lagu tu? Seolah lelaki ni campur ke mana pun lelaki ni boleh berdikari. Mana lelaki sikit tak apalah. Perempuan yang lemah ni lah. Jadi sepatutnya boleh banyak. Ini bukan perkara yang boleh kita main-main. Ini perkara agama. Perkara agama yang ijma' ulama. Perkara agama yang semuanya orang tahu belah kedah. Pembahagian pusaka antara lelaki dengan perempuan, macam mana pembahagian dia. Walid zakari mislu unsayain. Bagi lelaki dua umpama bagi seorang perempuan. Dua bahagian bagi lelaki. Tapi dipikir secara akal yang terpesong ni tak adil sebab tak sama. Walau kita ni kalau fikir akal rasional, adil ke tak adil, letak yang sepadan adil lah, bukan mesti sama. Macam mana? Kita dengan anak-anak kita, anak lelaki dengan anak perempuan, nawi adil biar sama gitu. Biar sama lah. Kalau baju kurung belakang lelaki puan. Kalau selojing belakang lelaki puan, baru adil, biar sama. Time keluar agak kerja, keluar belakang lelaki puan, baru sama, baru adil. Tak sama. Lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan. Terkadang besar belanja untuk anak lelaki, terkadang besar belanja untuk anak perempuan. Tak sama tu. Adil ke gitu mak ayah? Itulah adil. Ke macam mana kita atur pembelanjaan anak lelaki anak perempuan? Kita keluar duit, mu habis 100, mu habis 100 juga. Contohlah contoh. Kita kata nak raya, nak beli kelengkapan raya. Mana besar belanja anak lelaki anak perempuan? Kalau kelengkapan raya sama, sama-sama 100, sama-sama 200. Opan lebih. Opan lebih. Lepas tu dah adil itu mak ngayah anak perempuan untuk kelengkapan raya lebih mahal. Lelaki perempuan. Adilnya bukan sama. Adilnya hak sesuai untuk dia macam mana. Itu adil. Itu contohlah, contoh perkara agama. Apabila kita mengaku Allah je Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, kita akan terima segala-gala perkara agama yang datang dari Allah. Sama ada cerita bab perkara gaib, sama ada cerita berkaitan ibadah dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, ataupun perkara agama berkaitan dengan muamalah, bab jual belinya, bab sewa menyewanya, pinjam meminjamnya, hutang piutang contohnya. Itu semua perkara Nabi bawa, kita kena terima. Bab munakahah, bab nikah kahwin, bab bab akad, bab tolak, bab nafkah contohnya, kita kena terima. Itu perkara agama.
bab janayat, hukum hakam agama dengan hududnya, dengan qisasnya, dengan takzirnya, kita kena terima. Itu perkara agama yang datang daripada Allah. Masuk mana tu? Masuk di pengertian dua kalimah syahadah. Sama ada perkara tu perkara yang gaib, perkara yang zahir, ibadah, muamalah, munakat, janayah, ataupun berkaitan dengan perintah-perintah batin. Perintah batinnya perintah hak dalaman, perintah taubah, perintah syukur, perintah sabar, perintah ikhlas, kita kena terima. Sebab itu perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna terima. Islam pun kita terima, iman pun kita terima, ihsan pun kita terima. Sebab apa? Terima zahir akan segala perkara agama. Perkara agamanya Islam, iman dan ihsan. Di rukun Islam, memang di rukun Islam. Di rukun Islam zahir kan? Hak zahir. Dengan syahadah pun zahir, dengan semayang pun zahir. Tapi terima bukan hak zahir sahaja. Terima segala perkara agama. Cuma terima tu secara zahir. Terima secara zahir. Tapi apa yang kita terima? Termasuk perkara gaib. Tadilah cerita bab kiamat, cerita bab akhirat. Orang Islam kena terima. Engkar tolak je kiamat, engkar tolak je akhirat, batal Islam dia. Iman dia tak percaya lama dah. Maknanya sebelum dia batal Islam, sebab dia engkar secara zahir perkara agama Nabi bawa, imannya tu tak ada lama dah. Takut tak ada daripada asal lagi pun tak tahu. Kemungkinan bab akhirat ke bab kiamat ke tak ada dalam kepercayaan dia. Mana dia tidak beriman awal-awal lagi dah. Tapi zahirnya dia tak punya apa-apa pun. Islam lah zahir. Bila dia engkar tolak je perkara agama, hak semua orang tahu belaka bab kiamat, bab akhirat ni, maka batal Islam. Yang kita panggil batal syahadah. Itu Islam. Terima segala-gala. Kemudian lepas terima laksana, tunaikan, tegakkan, itu pergi kepada ihsan. Yang mana ihsan adalah syarat untuk sempurna Islam dan iman seseorang. Sebab tu terkadang apabila dia lupa bab asas syahadah, dia pergi pada ismayang, puasa, zakat, haji. Salah fahamnya, akhirnya saya nak amal ni je. Saya nak amal hak ada dalam hukum Islam. Hal lain saya tak percaya. Hak ada dalam hukum Islamnya ke apa? Semayang, puasa, zakat, haji. Dia lupa asas tunjang syahadah. Dia tak faham syahadah. Dia nampaknya kedua sampai yang kelima. Jadi dia hanya nak amal, semayang, puasa, zakat, haji, hak ada dalam hukum Islam. Hak lain tak muamal. Lepas tu bab muamalah tak muamal. Bab jual beli tak muamal. Nak apa-apa sudah. Jual beli apa? Jual beli itu hak datang daripada Allah. Itu syariat. Bab munakat tak muamal. Bab munakat tak ada dalam hukum Islam. Tak ada nikah-nikah. Bab macam ayam itik sudah. Jadi juga orang. Tak jadi orang apa? Dah baca surat apa? 180,000. Setahun 50,000 lebih. Hak dia panggil apa? Anak tidak sah taraf. Setahun 50,000 lebih. Anak tak sah taraf. Hak yalah. Dia kalau orang kerja hospital dia tahulah. Yang memang tak ada suami. Dia ada di surat dia ada kan, tak ada memang. Hak tu hak 50,000 tu hak siapa kesudah. Hak hamil dulu nikah kemudian tak masuk dalam bilangan ni. Hak hamil kemudian berkahwin selepas hamil. Berkahwin dengan lelaki yang sama, berkahwin dengan lelaki lain tu tak kira lah. Tapi tak masuk dalam bilangan ni. Hak tak sah taraf ni siapa ke beranak pun memang tak kahwin. Kalau tanya orang kerja hospital, dia kata time masa-masa yang agak ramai sedikit seumpama tu. Dia kata tak ada malu-malu pun. Mak dia hak jaga tu pun tak ada apa-apa pun. Normal je, biasa je. Dia kata ada kadang-kadang masa tu agak ramai sedikit. Satu hari tu agak ramai sedikit, maka
Wak kiraan undur-undur 9 bulan ke belakang tu, 9 bulan lah. Undur ke belakang 9 bulan tu, dia kata 2 biasanya. Satu hak 31 Ogos, satu tahun baru. Pesta kan? 1 Ogos pesta. Tahun baru pesta. Mana anak keluar dengan lelaki, tapi mak ayah tak apa, tapi kena gentleman lah lelaki tu. Mari ambil di rumah, jangan tunggu di simpang-simpang jalan mak ayah dia ni. Ambil di rumah tak apa. Ambil di rumah, patah-patah di rumah. Jangan lewat sangat. Ni baru mana? Tak kolok. Baru mak ayah berpikiran terbuka. Keluar, balik yang lewat sangat. Guna. Tak macam mana, beranilah ambil di rumah. Mak ayah pun kenal. Jadi hak 50,000 setahun ni, hak memang sampai ke lahir anak tak berkahwin. Lepas tu hak mana? Guguran contohnya, digugurkan, ada kira lagi tu. Ada lah tu atasnya. Jadi dalam hukum Islam tak ada bab nikah kahwin. Kenapa kita amal nikah kahwin? Sebab tadi dia kata dia hanya nak amal hak ada dalam hukum Islam. Hanya nak amal semayang, puasa, zakat, haji. Hak lain tak ambil. Tak ada muamalah, tak ada munakahat, tak ada janayah, tak ada nikah kahwin. Sebab tak ada dalam hukum Islam. Tanpa memahami syahadah. Kalau kita memahami syahadah, ibadah pun kita terima, muamalah pun kita terima, munakat jenayah pun kita terima. Juga kita terima perkara-perkara yang gaib berkaitan dengan akidah. Akidah pegangan masing-masing. Tapi zahirnya kita kena terima. Malaikat ada. Itu kena terima secara zahir. Kalau dia kata malaikat tak ada, ceritaan katun malaikat ni tak ada. Dia engkar, dia tolak perkara agama yang Nabi kita cerita tentang malaikat, hak nyata dalam Al-Quran, maka batal Islam dia. Dia percaya pada malaikat, tak sah iman. Dia tak sah iman daripada awal dah. Bab iman ni kepercayaan masing-masing. Kita cerita ni bab Islam ni, cerita bab zahir. Dan macam mana engkar malaikat boleh jadi batal Islam? Malaikat tak ada dalam rukun Islam, ada dalam syahadah. Ada dalam rukun syahadah. Lepas tu asas tunjang 2 kalimah syahadah. Tiba-tiba kita asas tunjang syahadah, kita baca sekali lalu je, kita pergi hanya kepada semayang, puasa, zakat, haji. Tu tak akan faham berkaitan dengan agama. Sebab agama terima segala-gala perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun. Terima segala-gala secara zahir. Itu Islam. Barulah pergi pada rukun yang kedua sampai rukun yang kelima, itu kesempurnaan. Tapi asasnya 2 kalimah syahadah. Sehingga kan batal Islam kita panggil batal syahadah. Cakap gini tak boleh ni, batal syahadah. Kita panggil batal syahadah. Batal Islam pun kita panggil, batal syahadah pun kita panggil. Sebab apa kita panggil batal syahadah? Syahadah itulah asas kepada Islam. Asas dan tunjang pada Islam adalah syahadah. Jadi batal Islam itulah batal syahadah, batal syahadah itulah batal Islam. Jadi antara Islam, takrif dia dengan rukun mestilah selarah. Islam terima segala-gala perkara agama. Orang yang ada syahadah, bila dia mengaku Allah je Tuhan, dia akan terima semua perkara yang datang daripada Allah, yang dibawa datang oleh Nabi SAW, yang mana Nabi kita mengaku Muhammadlah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lengkap Islam kita. Ini dipanggil asas tunjang kepada agama. Sehingga-hingga asas tunjang syahadah ni, sehingga-hingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam, kecuali ianya seseorang menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah itu. Sebut 2 kalimah, maka zahirlah orang ni orang yang terima segala perkara agama. Tak ada situ syahadah mengaku Allah Tuhan,
mengaku Muhammad utusan Allah, tak ada cerita di situ, terima segala-gala perkara agama, itulah dia terima segala-gala perkara agama. Bila kita mengaku Allah Tuhan, Allah je Tuhan, Muhammad utusan Allah, maka kita akan terima semua perkara hak Nabi bawa. Nyata terimanya apabila mengucap dengan lidah akan dua kalimah itu. Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapaknya, tidak wajib lagi, tidak wajib pada syarak mereka itu menyebut dua kalimah itu kerana memadai jadi Islam dengan menurut jua. Dia panggil taba'an. Taba'an li abawai. Islam dia jadi dengan turut ibu bapa dia. Bila ibu bapa dia Islam, dia pun automatik menjadi Islam. Islam macam mana tanpa mengucap? Islam dipanggil menurut jua. Menurut dipanggil taba'an li abawai. Kerana memada jadi Islam dengan menurut jua. Ayah ibarat kita tu. Dengan menurut jua, mana apa? Menurut Islam yang diwarisi daripada ibu bapa dia. Walaupun ibu sahaja ataupun bapa sahaja. Apabila ibu ataupun bapa Islam, automatik anak menjadi Islam. Sehingga kan kalau ibu bapa tu Islamnya kemudian asalnya bukan beragama Islam, salah seorang daripada ibu ataupun bapa mana masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, anak-anaknya yang belum lagi baligh automatik dihukumkan Islam. Hak ni hak timbul pertikaian sekarang. Sebab apabila kalau kedua-dua ibu bapa tu masuk Islam kedua-dua, tak timbul isu lah. Terkadang ibunya masuk Islam, ayahnya tidak. Terkadang ayahnya masuk Islam, ibunya kekal agama asal. Maka mereka pun berebut anak. Walau hukum agama, salah seorang je masuk Islam, anak yang belum baligh automatik Islam tanpa perlu mengucap. Hak ketetapan yang dibuat di tempat kitanya, anak kekal atas agama yang mak ayah dia kahwin masa itu. Agama apa? Sekarang masa kahwin, agama apa? Maka anak agama tu ialah pada masa tu bila masuk je Islam, salah seorang dari keduanya jadi Islam, ada dia kena pakai asal. Ni macam mana? Ni bab akidah, ni bab agama. Bab agama nak kira macam mana tu? Kadang-kadang ayah dia buat lari anak dia bila dia masuk Islam, kan timbul macam-macam isu kan. Ini isu agama. Sebab anak yang belum baligh, mak masuk Islam sahaja ataupun ayah masuk Islam sahaja, anak menjadi Islam menurut jua, dia panggil taba'an, ikut ibu bapa ataupun ikut ibu sahaja ataupun ikut bapa sahaja yang belum baligh. Tapi anak yang sudah baligh, mak ayah dia masuk Islam, anak dia sendiri-sendiri. Sebab anak dia sudah baligh, ni yang belum baligh. Jadi kalulah mak ayah tu Islam, hak ni bukan kata hak masuk Islam ni kemudian masuk Islam pun kenapa samalah, tak perlu anak dia mengucap. Nak bawa anak dia pergi mengucap sama di jabat agama, tak payah. Mak ataupun ayah dia mengucap, anak dia automatik menjadi Islam, anak yang belum baligh. Ini apa panggil apa ni? Islam menurut ibu bapa. Kemudian mengucap tu tidak wajib pun dia mengucap. Ini kita kira bukan dalam ibadah ni. Tiga semata-mata kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semata-mata kata tu tak wajib. Ni bukan bab ibadat. Kita orang semayang tasyahud akhir memang wajib kena mengucap dia kalimah syahadah. Kita tak cerita hak ibadat ni. Kita cerita semata-mata kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib ke tak? Tak wajib. Di luar ibadat ni, semayang mesti kena kata, orang bang, orang qamat mesti kena kata. Tu dalam ibadat tu. Kita cerita hak luar ibadat. Tak wajib kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan berkata setengah ulama, wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali,
supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Berkata setengah ulama di antaranya mazhab Maliki, wajib juga berkata ni luar ibadat ni, di dalam seumur hidupnya kena kata sekali. Kata sekali ingat molek ni, supaya lepas tuntutan Allah, kata dengan kosak, dengan niat nak lepas tuntutan Allah, wajib kena kata sekali. Luar ibadat ni kena kata sekali, tapi dengan kosak nak menunaikan kewajipan kata sekali. Kalau sebelum ni kita kata semua dan ibadat so ceritalah. Kita kata semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kosak nak menunaikan kewajipan kata sekali sama hidup. Tidak, tak lepas lagi kewajipan tu. Mana kita kena kata sekali, kosak kita nak lepas daripada tuntutan Allah yang wajib kena kata sekali sama hidup pada setengah pandangan. Itu di antaranya pandangan mazhab Maliki. Pernah kita kata dua kalimah syahadah dengan kosak nak lepas kewajipan kata sekali sama hidup pada setengah pandangan. Tak pernah, tak lepas lagi kita panggil Maliki ni. Sama juga dengan selawat. Ni cerita bab syahadah. Sama dengan selawat. Kita selawat di luar ibadah tak wajib, sunat sahaja. Selawat dalam semayang tu rukun di luar ibadat ni. Malaikat pada setengah pandangan termasuk mazhab Maliki, kita kena selawat ke Nabi sekali sama hidup dengan kosak kita nak lepas selawat sekali tu. Kita selawat seumur ni, selawat sunat, kita ada tak kosak di hati kita, saya selawat ni sekali untuk lepas tuntutan wajib kata selawat sekali sama hidup mengikut pandangan mazhab Maliki. Tak pernah kosak, tak lepas lagi kewajipan sekali sama hidup hak mazhab Maliki. Tak lepas lagi lah, tapi mazhab kita ni sunat saja. Tak ada kita kosak seumpama tu, tak ada apa-apa, bukan wajib pun. Syahadah tak wajib sebab imam ayah kita Islam dah. Selawat di luar ibadat tak wajib, sunat saja. Kata sekali sama hidup pun tak wajib. Mazhab Maliki tak, kena kata sekali. Syahadah kena kata sekali, selawat kena kata sekali, lepas kewajipan kata sekali sama hidup. Faham tak? Jadi kita kata tu kosak kitanya supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih bersabda, ia umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.